Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya tengok hujan, saya tengok hujan, saya takut internet saya pun tu. Saya kata saya dah standby dah pakai handphone hari ni. Kan? Oi, lama ni dah baru dapat. Okey, hari ni saya akan cover sikit aja tentang Alibaba tu. Hari tu yang saya bagi link untuk yang khusus daripada Telegram itu, ada yang pergi tak? Ada yang masuk tak? Khusus Telegram itu yang free. Dia bagi tentang website 1688. Ada tak yang itu kan saya bagi link. Yang apa nama? Yang hari Ahad malam. Yang khusus free borong daripada China tu ke? Ada yang pergi tak? Pukul 8.30 Itulah malam sampai 10.30 malam. Saya baru teringat tadi, terlepas. Saya pergilah, tapi lepas tu saya ni suka macam ni kelas kalau live apa semua dia sebab dia pakai pakai apa nama? Pakai Telegram kan. Dia letak message saya kata tidur dulu lah, pagi besok boleh baca lagi. Kan, lepas tu baru saya baca. Okeylah. Saya rasa saya pun nak continue juga dengan kelas tu. Ada kawan bagi link, bila saya tengok link tu saya kata 168. Saya discover sendiri. Saya dapat link hari tu hari apa saya pun tak ingat kan. Sama juga dengan puan, saya rasa saya mungkin awal 2-3 jam lah. Lepas tu saya forward. Dapat je tu saya terus explore sendiri. Saya explore 168, lepas tu macam mana saya nak linkkan dengan Google Translate, masuk extension dalam Google Chrome, lepas tu Alipay. Sampai saya dah download Alipay kat dalam phone ni lah. Tapi nak kena belajar lagi lah. Sebab saya dah boleh buat apa benda semua, kecuali rupanya 168 ni hanya untuk China, beli daripada China. Dia tak boleh beli jadi daripada benda Malaysia. tu ada lagi ke dekat Telegram? Hari tu nombor WhatsApp tu, kan ada kan orang tu, contact orang tu sebab dia bagi tahu semua benda lah. Cuma dia kata kalau nak lagi belajarlah dengan dia. So saya pun nak belajar dengan dia lah. Saya rasa besok lusa saya bayarlah juga. RM180 lifetime. Dia ada personal coaching apa benda semua. Sebab the problem is rupanya 1688 ni memang murah, sangat murah. Tapi dia dalam bahasa Mandarin. 100% bahasa Mandarin. Tapi tak apa, kita boleh bypass dia dengan menggunakan Google Chrome, kita letak extension. So kita boleh baca website dia dengan dalam bahasa Melayu pun boleh, bahasa Inggeris pun boleh. Kalau kita buka pakai Google Chrome, kita install extension Google Translate. So bila buka website 188 tu, terus keluar bahasa yang kita nak lah. Tapi the problem is bila dia hanya jual China kepada China. Jadi kita kena ada orang tengah. So company yang mengajar tadi sebenarnya ialah orang tengah lah. So dia akan belikan, dia akan saya rasa dengan warehouse dia semua baru sampai ke Malaysia. In which still jauh lebih murah lah juga. So saya nak explore, dan khusus dia kata tu lah, lifetime bayar RM180 tu tak mahal lah. Banyak dia akan ajar lah. So saya rasa dalam masa terdekat ni saya nak belajar je lah dengan dia. Personal tu kan. Personal coaching kan. 180. Lepas tu saya rasa kalau sempat saya belajar, saya akan ajar lah semua orang nanti. Don't worry lah. Saya pun minat juga lah sebab rupanya 1688 pun ialah anak syarikat kepada Alibaba. So pemborong China kepada pemborong China. Dia daripada company kepada company. Dan kalau kita lihat hari tu daripada semua ni, ada tak yang pergi yang mengikuti kursus tu? Ada tak? Tak ada, seorang pun tak ada. Sebab dalam tu saya lihat dia punya MOQ dia amat rendah. Saya daftar. Akak buka? Saya daftar. Dia bagi saya daftar, dia tapi tak tengok? Tak tengok. Dah daftar? Saya dah daftar. Tapi tak tengok? Tak apalah, akak buka Telegram tu ada lagi sampai sekarang. Kelas dia masih apa yang dia ajar tu ada lagi Telegram. Dia akan ada lagi. Ada lagi. Update dia tu. Yang dalam Telegram ni bagus sebab macam WhatsApp, kalau siapa masuk dalam WhatsApp dia akan nampak daripada start dia masuk kan. Tapi dalam Telegram dia akan nampak start daripada grup Telegram tu ada. So
So saya scroll balik yang belakang-belakang, ya Allah barang murahnya. Saya ambil contoh ya Kak. Saya buka balik dia punya grup Telegram. Nama grup Telegram dia buy direct from China. Okey ya, saya buka lah bulan berapa punya, dia tunjuk semua barang. Saya tengok, ya Allah minatnya tu. Sebab dia akan tunjuk harga benda semua, saya kata wow. Sampai kan kita jual perabot. Perabot yang katakan katil yang mewah tu harga 1,000 lebih, rupanya dekat China harga RM123. Boleh beli dua. Saya nak ambil contoh apa yang menarik. Saya kata kita pun boleh beli barang yang kita tak perlu compete dengan orang. Okey, contohnya macam ada nampak tak bag Anello kan? Siapa yang kenal, siapa yang suka jual bag apa semua, bag Anello ni dia punya harga RM10. MOQ dia 3 je. Saya ambil lagi contoh yang macam alamak murah. Very cheap. Sekejap, lambat loading hari ni. Internet pun lambat semua. Lepas dia kata, ya Allah murahnya. Macam ni lah Kak. Okey, katakan lampu chandelier ni yang buat daripada bronze tu kan. Buat daripada bronze, harga dalam 1,000 lebih selalu. Buat daripada tembaga kan, 1,000 lebih. Daripada China boleh dapat RM76. Minimum beli dua. Daripada website ni. Saya kata, ya Allah hai. Kalau aku tahu lama ni, dah ni. Cuma dia dalam bahasa Mandarin lah. So, dia tak boleh, saya tahu setiap orang ni dia ada, sebab setiap orang dia ada preference. Kalau saya pakai laptop, saya suka buka Mozilla, suka pakai Google Chrome. Ada orang suka pakai macam-macam lah, pakai Microsoft Edge. Tapi Mozilla tak ada. Saya ambil contoh, saya share sekejap. Saya buka pakai komputer mana tu? Tak apalah, nantilah. Okey, saya ambil contoh macam seronok bila tengok sebab saya boleh, kita walaupun kita ayat hari tu, tapi kita boleh tengok mesej lama dia. Contohnya jam saya ingat, saya tak minat jam. Dia ada apa nama, kapal terbang kontrol apa benda semua. Saya kata, banyak. Okey, contohnya macam yang ni budak-budak suka. Tak, mana tu? Anak kan ada yang apa, sejadah elektronik kanak-kanak tu kan, yang viral tu pun ada berapa ringgit dia, orang jual 100 lebih kan. Saya tunjuklah ada benda-benda yang macam saya kata ini apa, premium quality. Jangan cakap lah set cadar ni, rasa nak marah pada kat ni. Set cadar ni mana tadi, harga nampak ni, di video pula. Video pula kat sini. Dia tunjuk video. Kan? Bukan sarung bantal Set dia tu semua dengan comforter apa benda tu semua. RM10 RM10, MOQ berapa? Saya tak boleh baca. 2. Kan? Dah tak masuk akal lah rasa. Barang-barang dia terlalu murah. RM10 boleh kain, tak dapat itu. Cik Din, kalau RM10 tu Cik Din, kalau sampai to door service, sampai rumah, agak-agak berapa roughly lah harga dia? Rasanya sebab dia punya minimum pun beli 2 je. Mungkin tambah lagi RM50 ke RM60 lagi. So bagi katakan RM10, kita beli 2, RM20, tambah RM60, RM80. RM80 dapat 2. So satu jadi RM40. Okay, kan? okay. Dia punya thread count pun yang bagus. Kan dia bukan yang ni. Ada satu benda yang saya amat menarik, yang benda yang kita boleh jual. Okey, tahu tak sudu? Cik tahu tak sudu? Semua tahu sudu kan? Jangan saya cari. Semalam saya tengok sudu ni, ya Allah. Sudu untuk kanak-kanak. Sekejap saya cari gambar tu sebab saya tiba-tiba terminat. Buat daripada stainless steel. Mana dia ni? Lepas tu ada Doraemon apa benda semua. Bila saya tengok, saya pun dah jadi nak marah. Okey. Sekejap Okey. Mana nak tunjuk besar ni? Okey, boleh nampak tak sudu ni?
Nampak kan? Stainless steel, ada Doraemon dan benda semua kan? Sebab stainless steel. Okey, rasa berapa? Studu tadi. Studu tadi tahu harga berapa? Sudu yang ada gambar Doraemon, stainless steel, bukan sudu plastik, sudu stainless steel. Kan, nampak tu stainless steel. Lepas tu ada gambar Doraemon, gambar apa benda, Minion ke apa semua. Tahu tak, harga dia 17 sen, minimum beli 3 je. Saya kata macam main-main pula kan. Beli 3. Saya ingat kena beli 1,000. Saya ingat kena beli 1,000 ke 5,000 ke kan, tapi Dia tak beli barang dekat dia 3 punya je kan, selalu apa? secure tak barang ni Tak tak nak dengar. beli dengan dia. Barang ni tak nak beli dengan dia secure Secure tak? sebab kita beli kita melalui company ni. Maknanya company ni jadi clearing house. Kita beli, kita bayar pun melalui company ni. Setakat ni okey lah. Sebab saya tengok dia punya review klien-klien dia yang sebelum ni. Kan, setakat ni okey. Company ni saya kalau saya tak silap Shah Alam. Base di Shah Alam. So untuk penggunaan warehouse dia di sana semua kita tak perlu bayar. Sebab kita dah jadi apa nama, kita dah ambil kursus dengan dia kan. Kita bayar RM180 ke benda semua. Lepas tu saya tengok, ya Allah, sudu tadi menarik lah 17 sen. Macam ni lah puan, saya ambil satu contoh. Siapa pernah pergi apa nama Mid Valley punya Expo Baby? Kan selalu ada Expo Baby kat atas tu kan, dekat dia punya convention center kan, Mid Valley. Orang selalu kan dia buat perayaan orang kan. Nanti dia akan tulis, okey, sepanjang 3 hari ni ada 600,000 orang datang, 300,000 orang datang. Sebab saya dengan wife saya exhibitor dekat situ. Setiap tiap 2 bulan ke sekali ke kita ada kat sana. Sewa dia mahal. Sewa dia dulu dalam 5,000, 4,000, 5,000 3 hari. Sekarang kemarin saya baru dapat 6,000 lah untuk 3 hari. Tapi dia punya income untuk 3 hari tu boleh dapat 40,000, 30,000 tu boleh dapat. Bayangkan kalau kita jual sudu ni. Kan? Sudu ni kalau sebiji jual RM5 pun, sebab sana dia punya market yang datang bukan orang Melayu. Kan dekat Mid Valley ramai orang Cina. Kan? So banyaklah barang-barang tadi yang ditunjuk. So saya nak explore lah. So kalau ada siapa yang nak explore dengan dia, explore lah. Saya nak pergi lah, ambil kursus orang tu lah RM180. Saya nak belajar dengan dia lah. Sebab saya dah belajar sendiri, saya dah explore sendiri 188, saya dah translate bahasa English, lepas tu saya dah ada Alipay. Saya cuma nak gunakan warehouse dia je lah. Warehouse dia dengan payment dia. So saya tengok lah. Saya pun nak cari jugalah benda-benda yang murah yang boleh jual mahal. Kan? Sebab the issue is saya tak kisah sangat tentang harga, tapi saya kisah tentang dia punya MOQ dia sikit, 2, 3, selalu nak beli 500, 1,000 kan. So dia punya MOQ dia terlalu banyak. Siapa nama? Kak kata Cik Din boleh jadi orang tengah supply untuk kami beli borong. Boleh kan. Comel kan sudu tu. Comel. Saya tengok 17 sen. Minimum beli 3 pun. Kalau katakan 20 sen pun, beli 3 pun 60 sen. Hantar kat sini dia pakai pos apa kan. Sampai seminggu ke 2 minggu pun tak apa. So saya kata terlalu murah. Kan. Okey. Sebelum saya teruskan, ada apa-apa soalan? Soalan tentang apa-apa lah bisnes. Saya punya suara putus ke? Macam internet tak, saya tak tahu internet saya ke internet Cik Din. Ada tak? Ya Cik Din, sorry. Putus. Sorry Cik Din. Dia sekali-sekala dia terus sekat-sekat. Tadi Cik Din mula dengan Alipay ke?
Saya baru masuk, internet saya baru okey. Eh? Cik Din, mana Cik Din hilang? hilang dari radar. Cik Din ni dah hilang dah. Macam mana ni? Cik Din WhatsApp kata dia dah terkeluar. Cik Din kena buat Zoom baru kot. Tadi nak tanya, tadi Cik Din mula-mula sekali dengan Alipay ke sebab saya baru masuk? Cik Din dah missing in action. Belum lagi tadi dia bincang pasal borong dari China tu yang dalam Telegram. Oh, Telegram. Sebab baru masuk dengar-dengar dan dah cerita pasal sudu dah tu yang saya tak faham. Link yang Cik Din tengok pasal sudu cadar tu semua dekat Telegram. Oh, Telegram ada channel dia ke? Buy apa tadi cakap? Buy from China. Pergi Buy Telegram, from- type dekat situ dia akan keluar. Kita kena search channel Dekat Telegram tu type ke atas tu. Buy from China. Oh. Apa? Tak dengar? dalam- Saya tanya tadi yang awal-awal tadi Cik Din cakap macam mana pasal sudu tu sebab saya baru masuk, internet baru okey. Cik Din dah putus. Buy direct from China. Tu dia punya tu. Direct from China. Tak. Buy direct from Buy direct from China. Ada nampak tadi? Tak boleh dia by invitation. Kan? Cuma kali tu kan. Sekejap saya keluar, saya pakai handphone. Saya punya internet rumah dah tak elok sangat. Saya pakai handphone senang. Mana handphone? Okay. Zoom handphone. Okey. Ni. Okay. Okey. Nampak. Saya keluar yang ni lah. Call using internet audio. Okey. Ini pakai bising kan Cik? Jangan saya kena keluar. Ini kena titik salah. Hello. Dengar? Okey. Okey. Sebab bila saya masuk handphone, saya tak boleh keluar daripada laptop. Saya keluar laptop, semua orang kena keluar nanti. Cik Din, dia mute je. Sebab tadi saya tekan apa nama? Tak boleh sama, mute pun dia berdengung. Oh ya. Sebab laptop dia dekat. Nak jauh tak boleh. Nak double tak boleh, Nana. Sebab dia akan echo walaupun saya duduk kat mana-mana jauh. Sebab itu saya dah kena. Waktu saya buat dekat hotel, lepas tu line hotel slow, saya pakai handphone. Kalau saya baling handphone atas katil. Nak bagi duduk jauh-jauh handphone tu. Sebab saya betul-betul. Tapi sekarang okey? Balik ke? Sekarang okey? Okey. Apa? Okey. Apa? Tak dengar? Cik dia nak leave semua dulu, lepas tu nak masuk Zoom baru pakai phone. Boleh juga Okey, saya leave semua dulu Nanti saya masuk balik. Boleh tak? Pakai phone. Cik Sebab Din saya rasa rumah punya internet memang dah tak stable. Boleh Cik Din. Lagi link baru Boleh tau. link. Tak, link sama. Link sama. Okey. Okey. Hotspot
Buka hotspot handphone. Tak ada. Saya try satu benda lagi, teknik. Okey. Ni Hotspot telefon nak pakai internet hotspot telefon. Tak ada pakai factory pun boleh. Nak live ke tak ni? Tak payah dulu Ya, kot. ya. Assalamualaikum, boleh? Dengar? Senang. Okey. Nasib baik boleh. Okey, apa nama, tadi apa soalan? Tak, tadi sebab saya masuk lambat sikit. Tu saya tanya macam mana. Okey, hari tu kan saya bagi link kan. Saya ada bagi link yang minggu lepas. Itu ialah nombor WhatsApp orang tu. So you contact orang tu. Sebab saya rasa kalau group tu dia kena by invitation kot. Yang group yang by direct from China. Maknanya tanya dia. Daripada China menggunakan website 1688. 1688 tu. So dia punya style dia lah. Kalau ada masa saya ajar sikit. Kalau ada masa, buka 1688 tu pakai Google Chrome. Sebab kalau pakai lain-lain punya browser, dia tak boleh translate. So Google Chrome, bila buka Google Chrome, nanti tekan type extension, nanti terus pilih Google Translate. So nanti Google Translate tu automatic bila kita buka 1688 nanti dia akan translate atas bahasa yang kita nak. So sebab website tu ialah bahasa Mandarin. Memang tulisan dia Mandarin, kita tak akan faham benda pun. Kecuali lah kalau kita ni faham bahasa dia orang. So kalau kita install extension dekat Google Chrome tu, dia automatic akan translate bahasa yang kita nak. Kalau bahasa Melayu ke, bahasa ni kan. Cuma 168 kita tak boleh beli. Sebab 168 tu untuk China kepada China. So dia kena ada alamat China untuk membeli. Jadi company yang tadi tu, dia punya tugas ialah kita beli tapi melalui dia. So maknanya dia ada alamat warehouse di sana. Nanti dia akan hantar ke sini. So mungkinlah dia ada charge sikit lah. Tapi tak mahal macam kalau kita beli direct daripada C-Mall ke, daripada Taobao ke, daripada Alibaba. 1688 ni lebih murah. Baik. Okey Cik Din, kalau kita melalui Telegram tu, boleh daripada situ? Dia ajar macam ni lah. Dia macam kelas biasalah, kelas free dia takkan ajar semua. Kan? Tapi dia punya kelas dia, kalau kita nak belajar semua modul dia, kita bayarlah 180, tapi lifetime lah. Tapi tak apa. Kalau siapa nak pergi, dia contact orang tadi nak bayar, bayarlah. Tapi saya pun nak bayar. Saya belajar. Nanti kalau lepas saya belajar, saya ajar. Boleh. Senang sikit. Sebab saya tahu ada yang kata 180 tu mahal. Tak apalah, saya sendiri pergi belajar. Saya belajar, dah habis tu nanti saya ajar. Yeay, terima kasih Cik Din. Okey. Ada apa lagi nak tanya? Okey, sekejap saya nak share screen sekejap. Mana screen? Mana? Cancel balik. Mana saya nak share screen ni? Saya nak share screen. Nak share screen. Screen broadcast. Start broadcast. Saya nak pergi ke story. Okey. Ini yang saya patut ajar hari ni. Semua nampak skrin saya? Nampak? Mana? Okey, yang saya nak tunjuk last week. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya ingin buat satu simulasi dengan menggunakan Shopee, Alibaba dan Google Trend.
Okey, kita akan ambil satu senario. Katakan kita nak jual non-stick pan, maknanya kuali yang tidak melekat. So bagaimana kita nak menggunakan Alibaba untuk sourcing produk tersebut. Kemudian kita nak check di Google Trend bagaimana demand perkara tersebut, dan juga kemudian kita nak check juga demand di Shopee. Okay, yang pertama kita buka Google Trend, kita type Google Trend, nanti akan keluar page sebegini. Okay, kemudian di sebelah sini Amerika kita ubah kepada Malaysia. Kita ubah kepada Malaysia. Kemudian kita type non-stick pan. Okay, kita lihat dalam masa 12 bulan di Malaysia, ini adalah trend carian di Google. Okay, kita boleh lihat daripada November 8 hingga November 14, sebanyak 64 carian telah dilakukan di Malaysia. Dan kita lihat pada bulan April ketika PKP berlaku, ramai orang duduk di rumah dan ramai yang suka memasak dan mereka cari non-stick pan. Dan kita lihat carian yang paling tinggi mengenai non-stick pan adalah dari negeri Pulau Pinang, kemudian Selangor, Melaka, Sarawak, Negeri Sembilan. Dan nampak tak related queries, orang cari apa? Frying pan non-stick 100, Tefal non-stick pan 39. Ini ialah related topic, kan? Bila orang cari tentang non-stick frying pan. So kita dapat lihat lah, kita boleh buka lagi Johor berapa, KL berapa, Perak berapa, Kedah, maknanya ada demand untuk non-stick pan di Malaysia untuk 12 bulan kebelakangan ini. Kemudian kita type juga non-stick frying pan. Non-stick pan. Kita lihat top sale. Tengok orang jual 1000 sebulan, 2200 unit sebulan, 1200 unit sebulan. Kita tengok 3000 unit sebulan, hampir 6000 unit sebulan. Ya, kita macam ni 1200 sebulan. Tengok harga rata-rata RM29, RM13. Saya nak jual saya kata saya decide saya nak jual yang macam ni. Okey. Dia jual RM532 unit sebulan dengan harga RM21.90. Saya nak tengok lagi yang lain-lain macam dia. Yang macam ni lebih kurang sama, jual 461 unit, RM44.90 hingga RM65. Kemudian yang ini 392 unit sebulan, RM24.90. Macam ni RM241. So maknanya harga dia daripada 30 ke atas. Dan demand dia pun kita lihat banyak. So saya rasa saya nak decide nak jual non-stick frying pan, sebab kalau kita lihat di Shopee pun harganya pun okey dan demandnya terlalu banyak. So macam mana kita nak buat? Okey, kita type alibaba.com. Nanti ada perkataan products di sini, kita type non-stick pan. Tekan search, kita akan lihat harga. Yang ni siap dengan current. Yang ni RM49 mahal, RM24 mahal. Lepas tu kita lihat, minimum order 1. Ini RM24, kena beli 1000. 500 unit 93. Macam mana nak jual ni? Tengok macam ni. Apa kelebihan ni? RM8 lebih hingga RM12, tapi nak beli 1000. Ini untuk buat pancake. Ni bukan kuali. Ni yang lepeh kan. Lepas tu, ini 10 unit je. Okey, boleh beli sikit, tapi RM29. Macam mana nak jual? Belum campur lagi kos nak post.
Jadi ada banyak harga. Ada yang RM20, yang ni nak buat 3. RM61 mahal lah. Jadi kita kena lihat apa unique selling proposition kita. Apa benda yang unik yang boleh menyebabkan produk kita dapat dijual berbanding dengan produk kompetitor kita. Yang ni RM61 mahal lah. Ni RM6. Mungkin menarik, RM6. Tapi kita lihat dia baru 1 tahun. Tapi dia dah verified. Maknanya Alibaba dah check company ni memang wujud. Kemudian dia ada trade assurance. Dan nampak ni rating dia, performance index. Maknanya dia dapat 2 diamond kan. Maknanya 2 diamond ni dah okey. Kita kata tapi ini kata 500 pieces. Banyak nak beli juga. Tapi apa keunikan dia? Mungkin dia cantik, dia boleh tuang kalau cecair ke kuah ke dia boleh tuang sebab dia ada ni. Kemudian cecair. Ni RM13, 12 pieces. Boleh juga. Mungkin kan kita boleh jual dalam RM29. Okey juga, tapi kita tak tahu shipping ni berapa. Yang ni diamond dia kosong, tapi dia ada trade assurance. Kan? Dia baru setahun. Okey, yang ni stainless steel. Apa kelebihan? Yang ini pun cantik juga. Kan? Tapi kita tak nak lah ambil yang peak ni kan. Ini boleh buat pancake kan. Cantik juga. Nampak tak? Unik. Dan harga dia okey, cuma kena beli RM5,000. Tapi tak apa, puan-puan. Kadang-kadang kita boleh negotiate. Kadang-kadang kita boleh minta je 100 unit. Tapi harga dia akan berbeza. Okey, yang ni siap bentuk. RM15. Dia satu set ke? Satu set. Ada 3 unit. 3 unit untuk satu set. RM15 lebih. Mungkin menarik. Mungkin menarik. Lepas tu kita kata, ni RM12. Kita teruskan mencari. Ini minimum RM10,000. Ni 13 tahun. Diamond 2. Trade assurance. Ini boleh dipercayai. Kan kita cari lagi. Ni RM8 tapi kena beli 1,000 pieces. Kita cari lagi, kita scroll. Perempuan sebenarnya ada banyak sangat supplier. Jangan kita decide untuk satu supplier je. Yang ni pun menarik. RM3.71 hingga RM9 lebih. Dia ada trade assurance. Dia dah 7 tahun. Lepas tu mungkin saya rasa yang kecil ni RM3.71 kot. Yang paling besar mungkin RM9.06. Saya rasa berbaloi juga sebab minimum order quantity dia hanya 1 pieces saja. 1 piece saja. Yang ni pun berbaloi. Nampak tak apa kelebihan dia? Color, warna. Dengan harga RM3.59, dia ada trade assurance, minimum order 1 set saja. Menarik. Jadi kita boleh cari sebanyak banyak. Kita boleh cari. Okey, kita cari lagi. Apa yang unik tentang kita? Adakah bentuk dia? Adakah kompartmen dia? Ataupun dia ada berbeza saiz? Kedalaman dia? Kan? Material dia? Kan? Kita boleh lihat banyak. Kita boleh pilih sebab ada terlalu banyak supplier di sini. Okey. Katakan apa lagi untuk memudahkan kita untuk memilih. Okey, di sebelah kiri ni kita nak ready to ship ke? Maknanya benda tu tak perlu order. Kalau macam order dia kata kami kena masuk ke kilang buat dalam masa sebulan. Kadang-kadang kita tak boleh tunggu. Jadi kita nak produk yang ready to ship. Okey, ataupun kita boleh letak juga. Maksimum kita ialah RM9, minimum kita RM1. Tengok, kita boleh dapat yang murah, RM8 lebih. Animal cast iron. Kita boleh pilih yang bentuk Christmas tree. Kan? Ada macam-macam bentuk. Ada bentuk menatang. Yalah, kita boleh lihat macam tu. So ada banyak. Tapi bagi saya paling minat sebenarnya supplier ini. Okay, kenapa? Satu, sebab range harga dia. Yang kedua, sebab dia ada warna, banyak warna. Kan? Banyak warna.
Lepas tu kita lihat dia dah 4 tahun kan. Lepas tu dia ada trade assurance, dia ada 3 diamond daripada maksimum 5 diamond. Okey, mana tadi? Ni. Kan? Tengok, lepas tu review. Asyik jatuh. Review. Kita boleh tengok review friendly service 5 bintang, supplier service, on time delivery. Okey, kita nak lihat ni. Kita boleh buka. Dia ada banyak color. So, apa yang unik tentang produk kita sekarang ialah warna. Ada merah, ada biru cair, kita ada hijau, light green dan juga kita ada purple. Harga dia, okey, sebab ini harga dia barang kita nak beli sikit, RM8 lebih. Okay. Kita boleh bayar, ini cara pembayaran, kita boleh bayar pakai credit card kita, kita boleh transfer, online transfer, kita boleh TT, kita boleh pakai Western Union, kita boleh pakai Apple Pay. Kan? Kita boleh lihat. Lepas tu, response rate dia 78%. Okay. On time delivery 90%. Tengok, transaction dia di Alibaba, maknanya berapa kali penjualan dia berlaku dalam masa 6 bulan. 210,000 unit untuk 24 transaction. Maknanya lebih kurang dekat 1000, hampir 1000 unit untuk setiap transaction dia. Maknanya okey lah. Boleh pilih. Lepas tu kita boleh tengok company profile dia. Kita boleh tengok company profile dia. Ini company profile dia. Okey. Yang bila ada tanda check ni, maknanya dia telah check benda ni betul. Dia memang wujud, dia memang company manufacturing wujudkan Zhejiang. Okey, ini antara produk-produk dia yang ada. Ini pasal factory dia, pasal production capacity dia, R&D dia, nampak sijil-sijil dia yang dah terima semua ada, trade capabilities. Ini keuntungan dia paling banyak sekali datang dari mana? Kalau kita lihat sekali, rupanya North America, maknanya dekat US dengan Canada paling banyak. Tapi untuk Southeast Asia 1%, maknanya tak ramai orang daripada Asia Tenggara yang beli. Response rate, response time kurang daripada 24 jam. Kan? Ini unit yang dijual 24 transaction. So, kalau kita nak beli, kita tanya di sini. Kita tanya kita nak beli berapa, boleh tak kita untuk 100. Contoh message yang kita nak hantar ialah macam ni, I would like to purchase 100 units kan, mixed color kan, door to door shipment to Malaysia. Lepas tu kita tekan send. Okay. Okay, ini cara dia. So maknanya sekarang kita dah belajar macam mana untuk dapatkan produk melalui Alibaba. Kita dah check di Google Trend. Google Trend dalam masa 12 bulan kebelakangan ni, ada tak demand, ada tak orang search. Kita nampak ada. Okay, lepas tu dan kita lihat juga di Shopee, maknanya orang menjual dengan harga, range harga dia tinggi dan juga unit dijual setiap bulan adalah tinggi. Maknanya ini antara produk yang kata okey untuk dijual di Shopee. Kan? Sebab tadi kita kata kita mungkin dapat RM8, kita boleh jual RM29. Jadi kita sebenarnya kita mencari di dalam Alibaba, kita tak perlu terburu-buru sebab ada beribu supplier. Kita boleh negotiate. Yang macam message yang kita hantar tadi, kita boleh hantar dekat 30 supplier. Kita tengok siapa yang balas, lepas tu kita compare. Satu, harga barang, quality barang, okay. Lepas tu shipping, harga shipping dia sama ada pakai kapal terbang ke, pakai kapal laut ke, pakai fast courier service ke, itu terpulang pada kita. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.
Dah tertidur semua? Tak, ada. Dia punya, Masih tegas lagi cikgu. tadi suara kuat ke dia punya video? Tak, okey je. Okey je, sebab dekat headphone saya tak dengar apa-apa. Sebab saya rasa perlahan sangat. Tapi yang lain okey Tak kurang jelas tapi so far so okey. Ya, saya tak boleh baca apa benda message semua. Okey, alright. Siapa tanya ni, nak edit harga dekat Shopee Cik Dian macam mana? Okey, alright. Tadi siapa tanya nak edit harga hari ni sedih sangat. Shopee ban salah satu produk saya. Shopee ban. Angin tu saya. Shopee ni kan saya dah kata hari tu. Perbezaan antara Shopee dengan Lazada. Lazada dia protect seller. Dia tak protect penambah buyer. Dekat Shopee dia protect buyer. Klien dia protect tapi seller dia tak protect. Kan saya dia macam ni. Hari tu saya nak habiskan stok. Harga saya mahal. So saya nak habiskan stok tinggal sikit. Saya ada 8 jenis kan. 8 jenis barang dalam satu tu ada 8 variants kan. Ada 8 jenis color. So semua dah habis tinggal 2 je. So 2 tu saya turun harga dia 54. Saya turunkanlah jadi berapa? 40 ke. So sekarang stok baru saya dah naik dah sampai. So saya naikkan baliklah harga. Saya naikkan harga balik sebab stok baru dah sampai. So saya naikkan harga balik 54. Tapi saya bagi diskaun. Kan saya bagi diskaun saya sampai jadi harga 32. So dia kata saya manipulate harga. Saya kata dengan dia, kalau saya manipulate harga, saya akan bagi harga lagi tinggi. Ini sekarang harga asal 54. Hari tu saya bagi 40, sekarang saya bagi 32. Salah saya ke? Dia kata saya naikkan harga untuk saya turunkan harga. Lepas tu kena ban tadi. Ya, habis berapa lama? Berapa lama ke kena post baru? Kalau ban dia lama tak, masalah dia barang saya jual dah banyak. So kalau top sales kan, kalau kita nak beli kan kita tekan siapa top sale. So saya beli kat atas top sale. So kalau benda tu kena ban, so saya kalau buat posting baru, so posting baru tu tunjuk saya orang baru. Sayanglah sebab kalau klien kan dia nak cari barang dia mesti beli yang orang ramai beli kan. Betul. Itulah saya message dia argue dia selalu, tapi memang selalu kalau pengalaman saya dengan Shopee selalu memang saya kalah lah. Yelah dia lah betul. So hari ni memang saya hangin tu lah. Aduh. Sabar je. Dah lah dengan hari ni Shopee ada banyak sale, tapi sale lepas tu cancel. Sale cancel. Saya kata hangin kenapa ni? Kata size lah. Ada seorang tu beli cancel. Hari ni ramai sangat macam tu. Tapi semalam okey lah. Semalam punya sale okey. Hari ni adalah sale tapi satu Shopee buat masalah buat cari pasal dengan saya. Yang kedua orang asyik beli cancel. Tapi tak apalah, rezeki masing-masing lah. Nanti tengok nanti macam mana. Sebab tadi saya dah pergi buat style. Hari tu saya dah ajarkan macam mana nak broadcast kan. Ada tak yang try nak broadcast? Broadcast ada. Saya tunjuk video lagi macam nak broadcast. Tapi saya tak buat lagi broadcast. Broadcast okey, broadcast tak pakai duit pun, kecuali kita nak broadcast plus diskaun ke, broadcast plus voucher ke, barulah tu kan. Maknanya kita tu. Tapi kalau you nak broadcast, nak kenalkan produk baru, tak ada cas apa-apa pun. Saya nak tunjuk broadcast hari ni tak boleh sebab tadi saya bawa broadcast. So dia kalau broadcast seminggu sekali je. So tadi saya dah broadcast, saya nak tunjuk dah tak boleh sebab nanti tekan tak boleh. Sebab itulah nanti kalau ada masa dekat dekat tepi tu, try je lah. Ada broadcast Shopee ad, lepas tu voucher, lepas tu discovery ad, cuba semua. Sebab saya rasa saya dah bagi video itu. Tu nanti tak apa, saya bagi link balik ke video, semua video yang dah ada. Okey, ni nak tanya, ni siapa nak tanya edit harga dekat Shopee. Okey, saya share screen lagi. Saya share screen. Tadi ada orang tanya, saya share screen.
start broadcast. Sekejap, tadi siapa tanya? Okey. Macam mana nak share, macam mana nak harga kan? Okey, boleh nampak screen Shopee saya? Nampak? Okey. Okey, tengok macam mana saya buat. Okey, tekan me, tekan my shop, lepas tu tadi apa? Okey, lepas tekan my shop, tekan my product. Okey, okey, katakan saya nak sekarang ni lah. Okey. Ni lah, saya nak edit. Okey, edit. Lepas tu price, tekan. Itulah. Dah boleh tukar price. Saya bagilah, tukar saya price RM7. Dan update. Tu je. Okey, so katakan untuk kita nak update barang yang ada banyak, saya tak ada benda yang okey. Contohnya macam ni lah, saya nak edit harga yang ada banyak barang kan? Barang lain-lain kan? Oh, tapi tak apa, harga semua sama. Okey, macam ni. So saya tekan price. Ni ada dua kan? Ada harga dua. So saya boleh lah tukar harga kat sini. Okey, jangan lupa kalau you tengah buat promotion, harga you tak boleh tukar. Saya tengah buat promotion ni. So saya tak boleh edit harga. Saya boleh edit stok saya je. Harga saya tak boleh edit. So kalau yang tak ada promotion tu kan, boleh tekan kat sini. Tekan kat sini kita edit. Cik Din, set stock price ni pun apa ni? Boleh buat untuk macam satu color ni macam satu produk ni harga apa, satu produk ni harga apa? Boleh. Saya nak tunjuk saya punya yang kena suspended tadi angin ni. Ni. Oi, geram betul. Tengok. Dia tengoklah ada berapa view 1000 lebih, like berapa, sold 800 lebih. Ni tu, please edit before relisting. Okey, you tengok siapa yang nak tanya tadi? Saya bombering saya nampak ni? Nampak tak? Lain-lain harga, lain warna. Lepas tu lain harga kat tepi ni. Stock and price, set stock and price. Okay. Stock and price. So you buat dah satu-satu. Banyak, saya ada berapa banyak barang kena ni. Ni tadi boost. Okey, so siapa yang tanya tadi? Okey, yang macam mana nak broadcast kat sini. Tadi saya dah broadcast kat sini. Tengok view inside Saya dah broadcast 150 orang. Yang dah baca 25, yang dah klik saya punya iklan 8. Order tak ada lagi. Kan? Ini broadcast saya lah. So seminggu sekali je boleh broadcast. Saya tunjuk tadi kan, saya ada produk baru ni kan. Yang tadi saya tu kan. So saya masukkan listing. So saya terus broadcast pada orang. Okey, apa lagi nak tunjuk? Ni semua senarai broadcast saya pernah buat. Ada yang broadcast contohnya macam ni broadcast saya preview. Ini yang saya ajar itu mana jualan penutup kedai ke saja tulis. Okey kan. Saya tengok detail review. Okey, ni tak ada. Macam mana semua benda ni? Mana saya nak tengok yang ada diskaun. Okey. View detail. Nampak ni? Ini saya buat broadcast sekali dengan coin cashback. So banyak benda boleh buat. Tengok, okey, boleh tengok shop saya punya. Shop rating saya. Wow. 5 daripada 5, review 422. Ni siapa jahat bagi 1 star ni tak ada orang jahat. Paling teruk saya dapat 4 star je lah. Okey lah, tu 4 tinggi juga tu. So saya punya ni seller assistant. Tadi yang tanya macam mana nak ubah nama kedai tekan seller assistant. Ingat pagi tadi ke siapa? Lepas tu tekan shop profile, shop name. Shop name tu boleh tukar. Dekat sini. Shop name hanya boleh tukar sebulan sekali. Kalau nak tukar nama. Janganlah tulis nama Muffin Shop tapi jual tayar basikal. So boleh tukar kat situ. Baik. Apa lagi? Ni Shopee Ad. You tengok. Ni saya punya kredit sekarang RM62.
Sekejap kita tengok performance. Okey, saya pakai keyword ad. Ni airline saya. Okey, ni airline saya. Sekejap. You tengok, saya bayar RM43, saya dapat RM190. Wow. Kan? Ini untuk hari ni dengan semalam. So ni lah. Kita tengok berapa orang klik. Yang ni saya bayar. Impression 99,000 orang nampak. Tapi yang klik 285 je. PPR 3.8%, order 12, jual 16 barang. Ni. Ini yang saya dapat. RM558. Iklan yang berapa harga je? Sekejap saya tengok untuk semalam je. Semalam je. Ni yesterday nampak kan? Yesterday, okay. Yesterday 70 orang klik. Tapi benda tu keluar 1,900 kali. Order 8, barangnya 12. Saya spend RM16 aja, nampak tu. Tapi saya dapat, untuk semalamnya saya dapat RM411. Saya hanya spend RM16 je. So itulah, siapa yang nak gunakan Shopee Ad ni, tengok ni. Okey, contoh kat mana Shopee Ad tadi, tekan ni ada apa ni? Ni barang dah sampai. Okey, tekan me, tekan my shop. Lepas tu pergi Shopee Ad, top up. Siapa nak try? Top up RM20, RM50, RM10,000 pun boleh. Top up lah. Berapa-berapa, nanti duit ada kat atas ni. Duit atas ni, lepas tu kita boleh pilih keyword ad ke ataupun discovery ad. Discovery ad ni nak bagi orang nampak kita. Kita barang baru lah. Okay, discovery ad macam ni. Yang ni barang ni baru tadi. Saya masuk ke discovery ad. Discovery ad dia letak kat mana? Nampak tak? Dia tulis kat bawah sekali, nampak? Dia letak dekat produk yang lebih kurang sama. Dia bubuh kat daily discover. Apa benda baru hari ni dekat dalam Shopee. Dengan, sedar tak dalam Shopee dia tulis, you may also like. Awak pun mungkin suka ni. So dia suggest kat kita. So discovery ad ni dia akan diletakkan di inilah 3 tempat. Produk yang sama, lepas tu daily discovery, benda baru, dan juga suggestion pada orang. So setiap kali orang klik, nampak tak? Kalau similar produk 16 sen, daily discover 6 sen, suggestion tu 55 sen. Tapi saya baru letak tadi, tak ada orang pun. Ini yesterday, today tak ada orang pun. Tak ada orang lagi sebab baru 2 jam pun, ke sejam saya letak. So ada apa-apa soalan lagi? Sekejap Okey. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Saya nak tengok, baca ada soalan chat. Macam mana nak hide iklan dalam Shopee? Macam mana nak hide iklan? Macam mana, saya tak faham. Kadang-kadang tak nak off menjual untuk temporary. Macam mana nak off kedai? Kan? Yalah, kadang-kadang kita balik kampung. Bahaya kan? Kita balik kampung, barang kita dekat rumah. Lepas kita tak bawa barang. Orang order, orang marah. Kita buat balik kampung seminggu apa benda semua kan. Okey. Macam mana? Saya tunjukkan juga. Sekejap. Mana Shopee ni? Okey, tadi tanya macam mana nak off kan? Iklan. Okey. Mana tadi? Seller assistant, shop profile. Bukan. Mana tadi? Shop setting. Shop setting, tekan ni vacation mode. Nampak ni? Vacation mode. Okey, kalau kita bercuti, sebab satu Shopee dia bagi kita 3 hari je untuk shipping benda tu. Kadang-kadang kita balik kampung emergency ke, kan ada orang sakit ke apa, kita balik seminggu ke, ataupun tiba-tiba PKPD ke, rumah kita tak boleh keluar langsung. So kita punya rating jatuh. Lepas tu nanti komplain banyak kan, sebab orang dah bayar. Yelah. Kan? Kita tak ada barang. So pergi ke tadi seller assistant, shop setting, vacation mode. On vacation mode. Lagi satu, dekat dalam Shopee juga boleh allow negotiation. Contohnya, kita jual barang kita RM100. Kalau kita tekan, nampak ni atas ni, allow negotiation, orang boleh bargain dengan kita. Boleh tak RM80? Okey, faham. Tapi saya disable benda tu sebab saya tak suka orang nanti boleh kurang tak?
Sebab selalu orang akan tanya. Sebab dulu saya buat tu allow ni, bukan buat. Sebab zaman dulu dia secara automatik waktu kita daftar benda ni on. Saya kata kenapa asyik orang tanya, boleh tak kurang, boleh tak kurang. Rupanya sebab saya tulis allow negotiation. So kalau perempuan nak ada orang nak allow negotiation, boleh je on kan yang sini. Vacation mode pun on kat sini. Lepas tu kadang-kadang kan kalau kita chat dengan orang tu ada auto reply kan. Orang tu balas kan. Auto reply ni bawah ni. Boleh ni saya punya auto reply. Type ni. Kan selalu kita type aja orang tu apa? Orang tu terus automatik kan? Yes. Okey. Yang atas ni perempuan semua tengok accept chat from profile page, jangan enable. Please disable. Sebab siapa yang chat dengan kita daripada profile page 90% adalah penipu. Scammer. Scammer dia akan contohnya macam Nana katakan dalam Shopee Nana jual sos Yong Tau Foo kan dalam Shopee. Sedangkan dia boleh tekan, dia boleh beli kan. Tapi dia cari profile, lepas tu dia kata, Nana boleh tak WhatsApp saya nak beli sos Yong Tau Foo, tapi boleh tak WhatsApp saya sebab saya nak beli personal. Saya tak nak pakai Shopee. Logik tak? Yalah. Kan? Sedangkan Shopee you boleh shipping lagi murah daripada you nak pergi COD sebab kena bayar orang tu nak pergi rumah you benda semua kan. So selalu macam tu lah. Selalu sebab tu saya disable, sebab bila saya enable lagi benda tu selalu memang datanglah macam-macam orang. Yalah. So banyak ni function dalam ni. Okey. Okey, apa lagi soalan? Saya tak nampak soalan ni. Okey. Saya baca balik. Okey, ni siapa ni? Nana. Hei. Apa ni? Puan Marini nak edit harga tadi saya dah beritahu. Terbaik Encik Din boleh kongsi ilmu insya-Allah. Ada dengar-dengar. Lepas tu Marini ada nak edit harga dah beritahu. Macam mana nak hide iklan tadi saya dah cakap kan tadi. Pergi kata kita vacation mode. Lepas tu ini boleh letak macam-macam barang nak jual kat Shopee ke Cik Din? Boleh. Tak ada masalah. Saya jual baju terpakai saya jual kasut tadi gambar kan. Kasut terpakai, saya jual buku terpakai. Saya jual hand sanitizer, saya jual sejadah, saya jual kurma, saya jual macam-macam dalam tu. Sebab ada orang dia buat ialah sebab benda tu macam apa, dia jual kipas, so dia nak buat macam-macam kipas dia lah. Tapi saya nak jual semua benda kan. So boleh, tak ada masalah jual semua benda, tapi bila kalau kita jual semua benda, kita punya kedai punya nama tu janganlah macam tadi lah, janganlah nama muffin. So orang ingat kita jual muffin lah. So dia kena macam tadi lah. Hari tu saya baru tukar nama kedai semalam. Sebab saya jual macam-macam benda, tapi saya punya kedai nama Sejadah. Tapi saya jual buku, jual apa. So hari ni saya tulis Multi Pro apa benda shop kot. So macam-macam benda saya jual. So tak ada masalah lah. So ada apa-apa soalan lagi? Jadi dropship Cik Din je lah. Tak payah. Macam-macam benda boleh buat Saya tengah tunggu barang shipment daripada China tak sampai. Dia tulis dah naik kapal terbang hari Ahad. Hari ni dah hari Selasa. Tak sampai. Kira bercakap pasal dropship. Dia dekat Shanghai tapi dia tutup kan dia punya airport kan. Siapa? Airport siapa? Dekat airport Shanghai. Tak tahu, saya pakai Shenzhen. Saya punya last status barang dah naik flight. Tu je. Lepas tu hari ni naik flight pukul 5 petang hari Ahad. Hari ni hari Selasa. Tak ada status lah lepas tu. Tengah tunggu barang baru. Nak try barang baru. Katakanlah kita ada barang, kita bagilah orang jualkan bagi pihak kita. That one consider as dropship kan? Jual macam mana kak? Dia ada macam-macam san. Kira orang tu tak ada modal lah. Orang tak ada modal, kita bagi dia barang. Boleh. Jadi dropship lah kan? Dropship ada macam-macam. Ada dropship bayar pun ada kak.
Dia kata Katalah kebenaran dropship. untuk membayar. Katakan ada orang buat, contohnya macam barang tu harga 50 kan. So orang tu kata nak jadi dropshipper saya kena bayar 50. You dapat satu barang dulu sebab you nak pegang barang tu sebab nak cerita dengan orang kan. So you bayar tu. Lepas tu you boleh buat lah. Yang lain tu you tak perlu bayar lah. Tapi ada juga yang dropship memang tak perlu bayar apa pun. Itu tukang jual je. Lepas tu nanti dapat. Dropship yang tukang jual ni, katalah kita barang kita nak bagi orang jual. Kita yang postkan untuk dia. Yalah kalau kita bagi dia kan barang dia hilang. So actually macam mana kita nak settingkan account tu? Nak settingkan account macam mana? Adakah account tu dia akan guna account kita ke ataupun dia akan set up satu account lain? Tak, dia boleh beli dari kita. Macam sekarang kita buat, orang tu beli daripada kita kan, lepas tu katakan dia jualkan untuk orang kan, katakan dia dah dapat 5 klien dia alamat lain-lain, dia beli daripada kita, dia letak alamat klien dia, so sampai ke tempat klien dia dan kita boleh nampak sebab user Shopee tu nama dia. So kita boleh kata okay, kita dah janji dengan dia 5% dapat dia. So ujung bulan selalu kalau kita orang buat tu lah, ujung bulan kita dah tahu user Shopee nama ni dah buat 5 sale. So kita akan bayarlah percentage pada dia. Selalunya macam tu lah. Boleh show sampel tak Cik Din? Boleh sampel? Macam mana? Boleh tunjuk sampel tak? Cik Din ada bagi orang jadi dropship Cik Din tak? Saya tak, dia memang tapi cuma tak nampak dalam sistem lah. Cuma macam ni kak, macam okay, saya katakan akak ada akaun Shopee kan? Okay, apa nama user akaun Shopee akak? User nama saya. Yelah, tak adalah. Akak punya kan ada nama kat situ kan? Nama akak apa? Nama saya, nama saya sendiri. Okay, so Sadika kata kan? Okay, katakan akak jual barang saya. Katakan akak jual sejadah saya. Sejadah saya jual katakan RM40. So saya katakan akak setiap kalau akak dapat jual saya bagi akak RM5. Kan? So akak jual lah. Sama ada akak nak jual harga saya. Katakan akak nak jual RM40, akak tak nak markup kan. So bila ada orang dekat akak je, akak pergi dekat Shopee saya, akak isi lah. Akak isi nama alamat orang tu, benda semua sebab saya akan tahu. Sebab yang membeli ialah akak. So senarai nama akak tu panjang. Okey, akak dah beli 5 kali. Kali ni. So saya janji RM5. Dia buka akaun Shopee jual barang kita. Kemudian dia akan letakkan pada kita, dia akan add dalam akaun kita sebagai untuk barang. Untuk beli ya. Untuk beli dan deliver pada tempat orang ketiga. Dia akan hantar kepada orang ketiga. Tapi kita yang hantar, dia yang isikan detail. Sebab bayar commission je lah kat dia. Ataupun kalau macam tadi saya jual 40, tapi dia jual 50. Tapi dia dapat RM5 daripada 40 saya. So dia still bayar kat saya 40. So dia dah dapat 10 daripada klien tadi, RM5 lagi saya akan top up kat dia. So dia dapat RM15. Betul tak? Okey, sekejap. Ada lagi soalan. Siapa tadi sana? Cik Din punya akaun dekat Alibaba tu pun ada menjual juga. Ya. Saya punya modul ada dua-dua, menjual dan membeli sebab saya dapat akses untuk menjual tu sebab hari tu saya pergi kursus Alibaba dengan Alibaba. Saya dengan Dr. Jamal hari tu. So saya punya akaun dekat Alibaba tu ada membeli dan menjual. So sebab tu kalau siapa tengok akaun saya dia nampak pelik. Kami ada 2 site. Sebab dulu kami belajar dengan Alibaba sini. Kami belajar dengan Vice President Alibaba. So dia ajar kita semua benda, semua modul dalam Alibaba tu dia ajar. Jadi menjual. Cara menjual apa semua dalam Alibaba tu ada. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Tak berkaitan dengan Alibaba pun tak apa. Berkaitan dengan ni kita dah kursus 3 bulan kan. Kalau nanti akak-akak semua puan rasa ada kelas yang benda, ada part yang tak cukup kan, katakan okay, kita dah belajar semua benda, lepas tu kata saya kurang, macam saya nak tahu macam motivasi, saya tengah down ke, boleh tak buat satu kelas motivasi ke pun boleh. Ataupun nak tahu saya tak tahu skill ni, lepas tu ramai-ramai antara semua ni nak belajar
skill ni pun boleh tanya dengan kami, tak ada masalah. Nanti kami try lah, kalau ada masa kita accommodate, kita buat kelas ni tu melalui Zoom juga, tak ada masalah. Baik. Ada apa-apa soalan lagi? Saya dah tahap tak boleh buka mata. Takat ni okey lah faham, cuma nak kena praktikkan lah. Macam ni sekarang ni Shopee saya dah kerap boost, tapi broadcast belum cuba lagi lah. Tapi try lah Shopee Ad dengan RM20 dulu. Nanti saya nak buat juga sebab baru ada satu sale, boleh lah kontra duit tu masuk dekat Shopee Ad. Okey, satu kalau nak buat Shopee Ad, jangan pakai handphone. Pakai laptop. Sebab pakai handphone, Shopee Ad, dia akan keyword selected automatic. Kalau dekat handphone, kalau dekat laptop kita boleh manual type. Kita boleh pilih. Sebab kalau tak, selalunya kalau saya try yang automatic keyword pakai handphone, tak ada sale pun. Dia kena kita search keyword dekat dalam laptop. Baik. Itu kena ingat lah. Jap, apa sekali soalan? Yang kat Alibaba nak beli barang sama dengan Shopee ke Cik Din? Yang ni saya tak faham lah, Mariani. Apa soalan tu? Yang kat Alibaba nak beli barang sama dengan Shopee ke? Yang tu saya tak faham. Boleh terangkan? Siapa yang tanya? Kak Mariani? Mariani siapa? Boleh terangkan apa soalan tu? Saya baca soalan kat chat ni, yang kat Alibaba nak beli barang sama. Cara pembelian nak beli barang dekat Alibaba sama dengan Shopee ke? Oh tak. Tadi saya dah terang, Alibaba ni untuk beli borong. Shopee ni, okey, Alibaba punya konsep ialah B2B, business to business. Shopee punya konsep ialah business to consumer, maknanya kepada orang biasa. So Alibaba Mariani tanya kan, Alibaba nak beli barang sama dengan Shopee tak? Sebab Shopee ni boleh beli satu, Alibaba jarang boleh beli satu lah. Kena beli banyak. Sebab kita nak dapat harga murah. So Alibaba ni tempat orang bisnes mencari barang untuk dijual semula. Sebab tu dia kata dekat Alibaba, you nak jual nenas ke, kontrak nenas sebanyak 5,000 tan ke boleh. Kan? So ada apa-apa soalan ni? Hari ni berapa orang sebenarnya? Ada 26, tolak saya, tolak 3, 23 orang. Kita dah nak habis ni, ramai ni nama-nama ni Ada yang tak pernah bercakap ni. Rugi ni. So nanti habiskanlah kelas tu. Nanti di akhir ni nanti kita akan kalau semua orang isi dengar ni. Isi laporan tu, tolong isi laporan. Kalau tak ada sale pun tulis kosong. Jangan tak tulis kosong sebab kita akan tengok performance. So nanti di akhir nanti kita akan bagi setiap orang duit 500. Setiap orang akan dapat 500. Jangan lupa RM500. Tapi bermakna kalau tak pernah bagi laporan, lepas tu tak pernah tanya soalan, kita tak boleh bagi lah. Tapi itulah, tanya soalan, dekat dalam tu ada modul banyak, ada masalah ke apa semua tulis dalam tu, tak ada masalah. Kami okey je. Ni Zanara, saya kurang hadam macam mana nak jadi dropship dalam Shopee. Kena godek-godek lagi. Nak jadi dropship dalam Shopee ni ada banyak cara. Satu, kita boleh ada page Shopee sendiri. Yang satu ialah yang macam saya cakap tadi lah, orang tu boleh beli daripada kita. Sebab dia macam ni lah perempuan. Ini trade of trade lah. Katakan kita jual dekat FB lah. Kita jual kat FB. Okey, siapa yang selalu jual kat FB? Mana tadi comot dia punya apa nama? Dia punya username tadi siapa? Comot. Comot Faizal ni. Siapa ni? Sorry Cik Din, saya tak boleh tukar nama lah Cik Din. Nadia. Nadia. Nama kat saya nampak kat situ tulis Comot Faizal. Okey, apa nama siapa nama tadi? Nadia. Nadia. You ada jual kat FB tak? FB tak ada. Tak pernah jual?
FB saya pernah buat page lah, tapi sebab macam saya page tu macam saya tak promote sangat, lepas tu sekarang saya baru reaktifkan balik. Okey, siapa yang pernah jual dekat dalam Facebook? Zanariah tadi ada pernah jual dalam Facebook? Siapa pernah jual dalam Facebook? Saya nak tanya satu pengalaman. Siapa pernah kan? Masa jadi menjual dalam Facebook. Tak adalah menjual melalui Facebook, ada kan? Ada. Okey, jual barang apa ya? Bilis, baju tidur. Okey, ikan bilis tu post berapa ringgit? Berapa ringgit? Post berapa ringgit? Saya charge RM10. RM10 kan? Tapi kalau orang tu beli 3 kilo pun RM10 juga? Nak, saya bagi free. Post. Kalau 3 kilo free? 1 kg saya bagi free. Dia macam ni, dia paling bagus kalau kita buat akaun Shopee. Kan akaun Shopee kita kalau bagus, kita ada 2 akaun Shopee. Kita ada 2 akaun Shopee, kita ada 2 akaun bank dalam tu. Oh, I see. So apa yang jadi ialah, okey, Kak puan jual ikan bilis. Puan beli ikan bilis puan sendiri dalam Shopee. So puan akan dapat shipping murah. Betul tak? Saya beli untuk customer ke maksudnya Cik Din? Customer bayar customer bayar benda tu berapa kan? Lepas tu nak post kan kita nak isi borang apa benda semua kan? Tapi kita beli sendiri dalam Shopee kita pakai akaun lagi satu, so kita akan dapat shipping murah dan kadang-kadang apabila ada promosi shipping free. So kita boleh save duit banyak. So kita beli dari kita ada 2 akaun. Kita ada 2 akaun, kita ada 2 akaun Shopee, kita ada 2 akaun bank dalam setiap yang lain Shopee. So bila katakan kita ada barang kita yang berat kan? Barang kita berat di mana shipping tu jadi mahal, so dah jadi tak lukratif kepada pelanggan kita. So kita beli daripada kita untuk kita mendapatkan shipping yang murah. So macam itulah saya dia boleh detect kita punya ID phone kita yang sama, maknanya orang yang sama membeli walaupun akaun berlainan. So Shopee boleh ban. Tak, itulah jangan pakai phone yang sama. Sebab tu saya kata 2 akaun, sebab saya tahu, sebab saya dulu pakai phone yang sama lepas tu kena ban. Tak kena ban, dia bukan kena ban tak boleh beli semua orang. Saya tak boleh beli daripada saya saja. So memang tak boleh share handphone yang sama, komputer yang sama. So you ada 2 akaun daripada 2 handphone yang berbeza ke, tapi dalam tu tak boleh akaun bank pun sama, pun detect juga. So maknanya kita beli daripada kita. Itulah cara sama juga bila orang buat dropship. Orang tu beli daripada akaun kita, so bila orang tu selalu beli, kita dah ada nama orang tu, kita dah ada. Kita tengok katakan dropship kita jenis kita bayar pada orang tu setiap minggu ataupun setiap bulan. Kan so kita boleh nampak lah nama Nadia ni apa semua. So kita dah boleh tahu Nadia beli berapa banyak kali, so kita boleh bayar kat Nadia. Semua rekod ada kat dalam tu. Jadi mudah. Jom, ada apa soalan lagi? Ada lagi. Banyak chat. Ada guna FBIG, saya ada, macam mana beli kat Shopee? Oh, faham. Okey. Sendiri tanya, sendiri jawab. Bagus. Okey, ada apa soalan lagi? Hari ni sebab hujan-hujan saya betul mata tak boleh buka. Ada apa soalan? Rugi. Nak tanya apa benda? Tak nak tanya pasal Shopee pun tak apa. Nak tanya pasal apa? Marketing ke, branding ke, packaging ke, apa benda lah. Tak apa. Boleh tanya. Nanti rugi. Sebab saya tengok kebanyakan daripada partisipan ni tak tanya langsung dengan you punya mentor. Sebab banyak mentor kata ni tak ada orang tanya apa-apa pun. Sayang tu. Kalau kemudian baru terfikir nak tanya boleh kan? Dah 3 bulan tak tanya apa. Tadi tiba-tiba kita pergi ke Shopee, lepas tu kita tak ingat, boleh tanya kan? Boleh, tak ada masalah. Page kat FB nak tukar nama memang susah. Kalau kita beli barang-barang di kedai RM2, lepas tu kita jual kat Shopee, apa pendapat Cik Din? Okey je. Tak ada masalah.
Jual je. Okey, kena ingat satu benda puan. Shopee kalau you dah lama jual, nanti Shopee akan invite jadi international seller. Itu yang saya tengah cuba dapatkan. Saya dah dapat dah bulan lepas. Dan wife saya baru je menjual pun dah dapat. Sebab kena sell banyak kan. So kita dah dapat tu. Tapi cuma saya kata saya accept je lah. Dia kata tu accept. Best Lepas lah tu, sebab orang Singapore boleh beli. tapi apa benda saya tulis semua dalam bahasa Melayu. Siapa nak baca dalam bahasa Melayu? Kalau saya kena ubah isi dalam tu bahasa Inggeris lah. Boleh je Cik Din sebab ni macam saya punya leader kan. Dia buat ayat bahasa Melayu je. Tapi macam saya pun Wonder Dream saya jual dekat IG. Saya pernah post pergi France tau. Tapi yang orang beli kat France orang Melayu ke orang Perancis? Tapi dia bukan, dia macam ni. Dia tapi sebelum tu dia dah pernah duduk Sabah, dia dah pernah duduk Sabah. Dia dah faham bahasa. Yelah. So apa nama, skop kita kecil lah kalau kita pakai bahasa Melayu. Tapi kalau kita pakai bahasa Inggeris, skop kita lebih besar sebab orang akan search pakai bahasa Inggeris. So hari ni punya produk wife saya tadi saya letak dalam Shopee dalam bahasa Inggeris. Produk saya yang lain semua bahasa Melayu. Faham. So kita yang macam mati language, kalau kita ada tahu Korean sikit ke boleh tambah-tambah sikit kan. Sebab macam hari tu lah, itu apa, saya dapat order sejadah ke Korea. Banyak pula tu. Saya malas. Sebab dia suruh hantar ke apa nama, Islamic Center kat mana, Sejong ke mana kan. Saya Allah malasnya nak kan, sebab gitu tak, sampai saya kata dengan orang tu apa, saya beli daripada China, pergilah beli kat supplier saya, jangan beli daripada saya. You nak tahu tak, rupanya dia orang tak baik dengan China kan. Yalah, Korea ni bukan rapat dengan China, dia sanggup beli daripada Malaysia. Betul. Aduh, saya kata lah, pergilah ambil sendiri. Kan saya punya ayat kan jadi mahal melalui saya. Yelah. Kan, kita boleh beli daripada kilang. Sebab saya bukan apa, nak cari apa nama shipping daripada Malaysia ke Korea, banyak pula tu, ribu kan. Memang kena pakai kapal lah. Betul. So saya jadi renyah, tak apa lah. So ada apa-apa soalan lagi? Cakap dengan you all ni jadi bukan setakat haus, lapar sekali. Cuba seorang satu bagi makanan ke sedap sikit. Ada nasi Arab seorang ke, bagi chicken pie. Cakap je, tak dapat rasa. Tak apa, kita doakan COVID ni tak ada. Nanti kan majlis penutup nanti kita buat balik kat USIM. Yeay. Kan. Yang time tu kita boleh lah habiskan majlis tu dengan, katakan majlis tu kita buat petang, tapi daripada pagi tu kita boleh bagi ceramah berapa sesi banyak kan. So banyak ilmu boleh dapat. Betul. So 3 bulan ni jangan segan-segan lah dengan apa nama kaunselor tu, business counselor tu. Bertanya je lah diorang. Sebab kami memang Yayasan Hasanah nak tahu apa jadi dekat you all ni. Kan nanti kan kita pun tak tahu benda. Untuk makluman sila isi tu sebab minggu depan kami kena hantar semua laporan performance apa nama peserta kepada Yayasan Hasanah. Sekarang dia tanya, okey yang ni kenapa tak pernah hantar laporan? Saya nak jawab apa? Kan? Setakat sampai hari ni lah ya Cik Din. Apa? Setakat sampai hari ni lah laporan tu. Boleh je. Tapi jangan kosong. At least kalau tak ada sale tulis kosong. Kalau dah habis masih lagi update dalam diary boleh? Boleh, tak ada masalah. Boleh assignment yang pending yang dah lama tu macam mana? Mesti nak kena submit je. Ada yang saya tak buat lah. Kalau ingat buat isilah. Apa nama sekarang macam puan-puan isi semua, puan boleh tengok kan graf-graf semua, boleh tengok? Boleh? Kan? Boleh study balik. Boleh tengok kan kat mana ni naik, bila naik. Boleh tengok time gaji naik. Entah-entah puan punya seal time tak gaji naik, time gaji turun kan. Jangan lupa kan, besok gaji kerajaan. Itulah. Lepas tu bulan 12 gaji 17 bulan kan. Oh awak yelah sebab nak buka sekolah Deepavali pula Christmas. Christmas.
Christmas. So gaji 17. Gaji bulan ni besok. Cuba pergilah mana-mana. Hari tu yang try lah. Saya minta gambar-gambar bukan gambar produk, penerangan ke apa benda yang tu saya boleh forward dekat USIM punya staff-staff perempuan tu. Bolehlah membeli time gaji besok. Kan? Diorang ni memang hantu membeli. Kan? So kena itulah copywriting dia tu kena hidup lah. Dia jangan macam keras batu. Kan orang tanya saya, "Den, ni apa benda barang?" Saya mana tahu nak terangkan. So maknanya perempuan punya copywriting untuk iklan tu dah boleh menerangkan itself. Jangan macam orang tanya, "Den, barang apa ni? Kau boleh cerita kat aku barang apa?" Saya mana tahu. Saya cuma forward. Baik. Okey, tadi siapa yang jual ada baju tidur ke semua? Barang baju tidur kat China murah gila. Memang boleh dapat RM2-3 pun boleh dapat. Kalau daripada China murah. Saya nak, kalau Cik Din dah belajar tu tak sabarlah nak belajar. Saya nak borong baju tidur. Pergilah borong. Baju tidur murah. Dan baju tidur kalau you tengok dekat Shopee, demand tinggi. Amat tinggi. Saya dah meniaga baju tidur dah 10 tahun actually. Tapi on off. Kan. So, biar baju tidur, jangan perniagaan tidur kan. Tak bangun-bangun nanti kan. Perniagaan kena sentiasa bangun. Okey, ada apa persoalan lagi sebelum saya tertidur? Takat ni semua faham Cik Din. Saya cuba nak buka mata. Tak tahu kenapa berat sangat. Okey. So kalau ada apa-apa nanti, sebab setiap orang ada kaunselor dia sendiri, ada dalam grup, tanya je. Jangan, kami tak marah. Sebab kami memang tugas kami memang nak bantu. Tak ada masalah. Okey, so sepanjang 3 bulan kita kelas ni, saya minta maaf lah kalau kami kaunselor ada buat apa-apa sekasar bahasa ke. Tapi niat kami satu je lah, memang nak bantu. Mula-mula kita bid untuk program ni, kita memang cakap kita nak bantu orang. So golongan apa yang kita nak bantu, kita kata yelah golongan lain banyak ada bantuan kan, OKU ke apa benda semua gitu. Kita kata usahawan tu lah, usahawan ibu tunggal kita kena bantu lah. Setiap kali kami cerita dengan orang tentang program ni, semua orang excited kan. Kami semalam pun kami ke Melaka kan. Hari tu kami ke mana kan, kami cerita kita ada program Yayasan Hasanah bantu usahawan ibu tunggal. Orang semua nak tahu, semua nak tahu. Dan saya harap at least apa ni kita dah bantu sikit. At least dalam masa 3 bulan ni kita bagi ilmu sikit, dapatlah mengubah sikit kehidupan lah perempuan semua. Tak ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Okey, ingat kalau ada apa-apa soalan, tanya pada kaunselor masing-masing. Dalam grup yang besar tu pun boleh tanya. Dalam grup kaunselor senang sebab dia kecil. Ada 5 orang ke 6 orang kan. 6 orang satu grup kan. Tanyalah sebanyak mungkin. Kalau kami boleh jawab, kami jawab. Kalau kami tak tahu jawab, kami akan forwardkan kepada orang yang tahu jawab supaya dapat jawapan. Kalau tak nanti sesat jalan. So tak ada apa-apa. So saya minta maaf sekali lagi kalau ada kekurangan daripada pihak kami lah, pihak USIM Tijarah ke benda semua. So saya harap macam setiap bulan duit data plan semua okey kan, masuk kan? Alhamdulillah masuk. Okey. So nanti habiskan program ni bulan ke-6, nanti kita kalau semua okey, kita akan bagi RM500 setiap seorang. Untuk meniaga elok-elok. Jangan beli benda lain lah. Ni dah fikir dah apa aku nak beli. Dia bagus RM500 tu jadi modal beli dekat China tu kan. So kita Itulah. RM500 tu boleh beranak dapat banyak dalam masa 2-3 minggu pun boleh dapat 3-4 ribu. RM500. Kalau dengan saya geram ni RM500 tu boleh beranakkan cepat. Cik dia ajar nanti. Sebab saya target baju tidur, nak jual baju tidur. Betul, baju tidur memang murah. Lebih-lebih sekali dia pijama tu kan. Pijama tu laju. Kan? Tu laju. Okey. So kalau tak ada apa-apa, saya itulah sekali minta maaf. Siapa tanya ada perjumpaan ke? Perjumpaan ada yang last sekali. Perjumpaan last sekali ada. Dah hujung-hujung ni tak keluar pula suara Cik Din. Tak keluar? Dah keluar? Ada. Okey, perjumpaan kita itulah last nanti. Tapi kalau ada apa-apa, nanti
perempuan bincang lah sama sendiri, ada apa-apa yang macam kita nak tahu ilmu benda lain ke, tanya kami lah, mana tahu kami ada kepakaran, boleh kami buat aja Zoom class ni, tak ada masalah. Kan, tak ada masalah. InsyaAllah. Kalau kami tahu, kami buat lah. Kalau kami tak tahu, tak nak lah buat. Sebab kadang lagi sesat kan. Sebab ada orang tak tahu, dia nak cakap dia tahu kat, parah ni. Tanya, masih boleh chat kat WhatsApp? Boleh, sampai bulan ke-6 nanti. Yang kita ni hari ni ialah kelas saja habis. Program ni tak habis. Program ni sebab kata habis lagi 3 bulan lagi. So ni dia tengah-tengah program ni. Satu lagi, nota-nota kita yang ada dalam kita punya website tu. Ya. Dia akan remain kat situ selama 6 bulan ke atau kita boleh view dia lama? Boleh je view benda tu ada. Selagi lepas kita 6 bulan pun dia ada lagi. Dia lagi bagus puan akak download je kak. Download Yalah. kat komputer kan. Video tu semua. Video tu tak apa, ada link kan. Yang lain tu yang ada dokumen apa benda semua tu download je. Nanti saya kalau ada masa, saya ada banyak e-book. Shopee ke apa benda semua. Nanti kalau ada masa saya akan forwardkan. Siapa-siapa boleh tu ni lah. Sebab bila usia remaja macam akak ni kan lambat sikit apa. Saya pun sama. Belum boleh. Saya benda-benda yang ada bertempik kat online tu, saya lagi suka saya print, saya baca depan saya. Saya tak suka baca kat dalam komputer. Saya akan print balik semula sebab boleh simpan dalam file. Betul. Saya macam tu, kalau saya faham betul-betul saya baca. Memang saya boleh buat all out lah tu. Okay, don't worry. Nanti sekejap lagi saya akan bagi link saya punya YouTube channel. Nanti boleh tengok lah apa benda yang file ada kat dalam tu lah. Ada apa nama Shopee ke apa benda semua. Nak tengok sini boleh tengok lah dalam tu. Video-video tu. Saya bagi link. Senang. So saya ucapkan satu tahniah lah sebab dah habis kelas. Yang tahniah lah semua. Tapi belum bergraduasi lagi. Ini apa nama? Dia kata lulus bersyarat. Okay, baik. Kita nak performance semua power. So saya doakan selepas 3 bulan ni jangan segan-segan lah nak tanya kita. Jangan pula. Okay, jadi businessman ni, jadi buat bisnes ni ialah a lonely road. Kita sunyi buat kerja seorang. Kita pun kadang-kadang tak tahu kita buat salah ke betul. So kita kena sentiasa ada mentor. So tak tahu apa kena tanya, kalau tak sesat jalan. Lebih-lebih lagi sekarang dalam keadaan ekonomi teruk, ramai penipu kat luar tu. Saya kalau boleh janganlah kena tipu. Kalau tak habis duit. Duit kita dah lah tak banyak, kena tipu orang. Kan? So tu je lah. So akhir sekali kita akhiri kelas kita pada hari ini dan pada bulan ketiga dengan tasbih kifarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.